الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والكفر والعصيان. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Yang bermaksud maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi peringatan dan amaran bagi penduduk alam seluruhnya. Sadaqallahul Azim. Al-Furqan, ayat yang pertama. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan yang disampaikan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Az-Zariyat ayat 55. Sadaqallahul Azim. Berbahagia dan hormati Kak Salwa dan seluruh dan kuasa pengurusan pengajian Duha Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dan yang dihormati seluruh kehadiran para jamaah, dan teristimewanya kita mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban biqudumikum ila hadhil manassah al-mubarakah. Itu di kalangan rakan taulan kita daripada jauh di utara Ipoh Perak, daripada Masjid Muhibbuddin Shah Ipoh Perak. Ahlan wa sahlan, selamat sampai dan datang ke masjid yang begini
istimewa insya-Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada pagi ini kehadiran yang diberkati, kehadiran yang diradai, yang dicatatkan sebagai amal salah kita yang berkekalan, yang pasti akan berikan kita kemanfaatan dunia dan akhirat, bahkan bersaksi di saat mana kita akan dikumpulkan dengan persaksian amal kita masing-masing. Sesuai dengan ayat dalam Al-Quranul Karim, surah At-Takatsur ayat ke-8. Wala tus'alunna, kamu akan ditanya tentang nikmat yang kamu nak miliki selama hidup ini. At-Takatsur ayat ke-8, Allah sebut kepada kita bagaimana tiap kita akan disiasat ditanya tentang nikmat. Dan yang pasti, menurut Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, nikmat yang terbaik dan sebaik nikmat adalah nikmat iman dan Islam. Batulah kita, tuan-tuan dan puan-puan semua, di atas nikmat Islam imalah kita pupuk, kita semai, kita belai sesungguh-sungguhnya dengan penuh kesungguhan, supaya iman kita subur. Iman kita sentiasa dalam keadaan subur dan bahagia, bukan sebaliknya, menjadikan iman kita makin kendur dan makin hilang serinya. Itulah saya acap kali ingatkan balik tuan-tuan dan puan-puan hadir pada pagi ini untuk kita ucapkan sentiasa, bacalah sentiasa satu bacaan doa yang ringkas tapi padat dengan makna yang tersirat. Di sebalik itu ada rahmatnya. Di sebalik bacaan kita itulah doa yang Nabi ajar kepada kita. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Dalam riwayat daripada Nabi SAW, barang siapa yang baca doa tersebut, wajabat lahul jannah, syurga menantinya. Syurga menanti kita. Doanya ringkas dan padat. Raditu billahi rabban, aku rada Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dinan, aku rada Islam pegangan hidupku. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, aku rada Nabi Muhammad utusan Allah buatku. Itu maknanya. Ringkas, padat, tetapi terkandung dalamnya sesuatu yang besar kepada kita. Jadikan kita lebih kokoh dalam pegangan, meyakinkan dalam ibadat, memperkokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita kepada Islam yang kita anuti dan kecintaan yang teguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata ini, doa ini tuan-tuan, kalau Nabi yang ajar kita baca, ia bukan satu bacaan yang biasa. Apalagi Nabi bersabda, siapa yang baca doa tersebut, wajabat lahul jannah, syurga menantinya. Seolah-olahnya itu tiket kita ke syurga. Tiket ke syurga. Mengulang baca dan terus membaca doa tersebut sampai melekat di hati jantung, dan benar-benar kita menjiwai kalimah tersebut dengan maknanya. Aku rada Allah Tuhanku. Tunduk, kita patuh, tunaikan perintah Allah. Kita kenal dosa, pahala, rahmat Allah Azza wa Jalla, ni'mat rezeki macam-macam. Masa yang sama, kita nyatakan kita rada Islam agama kita. Kita rada Islam pegangan kita. Islamlah memimpin kita daripada awal kita hidup dalam perut ibu kita sampai kita mati. Kita tidak pernah berpisah dengan Islam.
Islam dalam amal kita, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam soal hidup, rezeki, makan, minum. Islamlah menjadi pegangan kita. Tak berpisah dengan Islam. Dan kita meyakini Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, seorang insan yang telah berjuang menegakkan iman dan Islam, akidah dan taqwa kepada kita. Dalam keadaan baginda hadapi 1001 ujian yang mendatang, tetapi Nabi cintakan umat ini. Nabi bertahan dan terus bertahan hinggalah Islam sempurna dan Islam sampai kepada kita. Siapa yang bawa semua itu? Nabi SAW, yang hidup baginda seolah-olah untuk umat, bukan hidup untuk baginda semata-mata. Baginda tidak. Baginda tidak berfikir tentang diri baginda, tapi Nabi berfikir tentang umat baginda. Apa nak tinggal kepada umat ini? Hinggalah kita dapati sejarahnya, Nabi sanggup diperlakukan apa sahaja. Apa yang penting bagi Nabi ialah Islam menjadi nadi penyelamat pada umat sampai kiamat. Itulah kenyataannya. Sehinggalah kita dapati dalam sejarahnya, sesaat dan Nabi SAW berhijrah ke Madinah, ke Al-Madinatul Munawwarah, Allah turunkan ayat Al-Quranul Karim menyatakan, ya benar, Muhammad telah gigih berdakwah, berjuang pertahankan Islam dan iman. Yang Allah turunkan ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran, Al-yawma ya'isal ladzina kafaru, ketika mana orang-orang kafir berputus asa daripada melakukan kejahatan kepada Nabi SAW. Mereka tak ada harapan untuk membunuh Nabi. Akhirnya Nabi menang. Hingga Allah isytiharkan dalam Al-Quranul Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, kata Allah, aku sempurna kepada kamu agama kamu. Allah sebut dengan jelas, akmaltu lakum dinakum. Aku sempurna kepada agama kamu. Agama apa? Islam. Akidahnya, akhlaknya, ibadatnya, hukum hakamnya, perintah suruhannya, tentang kiamatnya, isu kekeluargaannya, isu kehidupan seharian, bermacam-macam. Aku sempurnakan pada engkau, wahai manusia, pada hari ini atas nama Muhammad, yang telah gigih berjuang dalam tempoh belas puluhan tahun itu. Kata Allah Azza wa Jalla, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah cukupkan nikmatku atas kamu. Nikmat apa? Islam dan iman. Sempurna. Islam tidak pernah berkurang. Iman tidak pernah berkurang. Kalau ada kekurangan, itu kekurangan kita. Kerana kesilapan kita, dosa kita, dosa. Tapi Islam tak pernah kurang. Wa raditu lakumul Islam madinah. Allah isytiharkan, dan aku redha Islam menjadi pegangan kamu hingga kiamat. Ayat ini pengisytiharan, kesan daripada 23 tahun Nabi kita berjuang dengan gigih dalam kepayahan, dalam tekanan, dalam pelbagai saksaan Nabi terima tomahan yang palsu, nista, dusta dipegangi Nabi dengan begitu hebat. Tapi Nabi bertahan hinggalah Allah sempurnakan semua itu kepada kita. Batulah munasabah kita sebut dalam doa tadi, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasul. Aku redha Muhammad itu sebagai rasul dan nabi, dan aku menerima Islam dalam keadaan sesempurnanya. Terima Islam dalam keadaan tidak ada kekurangan. Akidahnya, imannya, akhlak dan syariat tidak ada kekurangan. Saya sebut ini bukan apa, sebab ini satu di antara perkara kita nak kena terjemahkan dalam kehidupan beragama kita. Kerana prospek dalam hidup beragama ni, tuan-tuan, dia mesti kita balik kepada prospek yang utama, iaitulah menjaga nilai-nilai Islam itu sendiri.
Kerana Nabi SAW datang dengan nilai adab, akhlak. Itulah Nabi SAW. Yang kita paling takut hari ini, kita kehilangan adab dan nilai akhlak. Itu kita paling takut. Sedangkan Nabi tak pernah tinggalkan itu. Innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Aku datang untuk sempurnakan sikap, watak, perangai, adab, akhlak yang terpuji. Itu neraca penting. Sebab dalam Islam ini, kalau kita tengok dalam secara umum lah, tak khusus, dalam konteks Islam ini, dia ada 3 neraca penting yang wajib dijadikan teras utama. 3 neraca utama. Yang pertama, akidah. Kerana akidah tiang pada kehidupan. Akidah menegakkan kehidupan. Atas ucapan syahadah kita itulah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu tiang akidah. Pada Allah kita nyatakan ketuhanannya yang paling sempurna. Nabi Muhammad kita nyatakan kenabiannya yang paling sempurna. 2 kalimah ini adalah tiang akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini 2 perkara tiang kepada akidah kita. Allah dan Nabi kita akui Tuhan yang maha berkuasa, Nabi yang maha sempurna. Allah sebagai Tuhan punya agama, Nabi menyempurnakan agama. Allah pemilik alam ini, Nabi ajar kita macam mana nak hidup dalam suasana yang sebaiknya. Itu yang pertama, akidah. Dan tiang yang kedua, yang menjadi pasak utama ialah tiang syariat ataupun ibadah. Sebab itulah maka Nabi datang untuk membawa tiang peribadatan. Macam mana kita kena beribadat malam siang kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sunat, yang wajib, yang diperintah, dilarang, kita kena akur. Tak kiralah dalam bab sembahyang, puasa, haji, ibadat apa saja, terusnya ialah ibadat dan syariat. Itu tiang utama dalam hidup kita. Betul, dalam hidup ini kita tidak boleh bebas daripada soal ibadat. Tak kira ibadat sunat ke wajib, itulah nadi jantung kita. Kalau bab ibadat yang wajib kita faham. Dalam bab solat sebagai contoh, wajib kita bersolat. Allah perintahkan kita untuk bersolat. Wa aqimus solat, tunaikan solat. Dalam bab wajib berzakat, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Dalam bab puasa Ramadan, Allah perintah kepada kita puasa Ramadan. Kutiba alaikumus siyam, diperintah berpuasa Ramadan. Dalam bab kita tunaikan haji, Allah ajar kita wajib sampai masa di atas kemampuan kamu. Wa azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq. Buat haji, datanglah buat haji dalam keadaan macam mana sekalipun, hatta berjalan kaki pun datanglah kerana kamu berkemampuan. Itu kewajipan dalam bab yang diwajibkan. Allah perintah kita dalam bab yang dinamakan ibadat sunat. Melengkapkan ibadat wajib kita, ada ibadat yang sunat. Kalau dalam bab sembahyang, ada sembahyang sunat. Dengan kita tunaikan solat tahajudnya, kita tunaikan solat sebagaimana kita buat pada pagi-pagi macam ni. Kita berduha, tunaikan solat-solat qabliyah dan ba'diyah yang sunatkan dalam Islam kita. Tunaikan solat-solat witir contohnya. Tunaikan solat-solat yang lain, hatta sembang jenazah disunatkan. Terlakukan dalam keadaan untuk menyempurnakan solat. Allah perintah kita, ya benar, kita diminta untuk berzakat. Tapi ada sana kaitan dengan amal sunat dalam bab kita berinfak. Maka Islam ajar kita untuk berinfak. Wanfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakan harta benda kamu
yang telah kau rezeki kepada kamu. Jangan kedekut dengan apa yang Tuhan beri. Dalam bentuk sedekah sunat, infak harta benda kita miliki. Jangan kita lengahkan urusan itu. Termasuk dalam ibadat yang Allah wajibkan haji, Allah perintah kita untuk naikkan umrah yang sunat. Buatlah sekadar kita mampu. Maka itu di antara kekuatan yang ada dalam Islam. Arti tiang seri yang kedua ialah ibadat yang mewajibkan kita untuk jaga, sempurnakan dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke hari, sampai bila? Sampai bila kita wajib beribadat? Sampai kita mati, ya. Bahkan kita mati ada lagi kewajipan orang kat atas kita sebagai jenazah. Sampai tahap tu kewajipan beribadat kepada kita yang masih hidup sampai kepada kita mati. Orang masih hidup wajib tunaikan namanya ibadat sempur jenazah kita. Akhirnya solat jenazah itulah terakhir waktu mati. Memang orang sembahyang, tapi hak si mati ada. Doa orang masih hidup kepadanya. Kalau dia laki-laki, Allah maghfir lahu, ampunkan dosa hamba-Mu ini Allah. Rahmatilah dia, wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu. Permudah urusan kuburnya, syurga menantinya, bukan neraka. Hak si mati yang didoa Allah masih hidup, belum si mati diletak dalam tanah buat selama, ada hak dia. Ibadat tu. Kalau dia perempuan, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wasi' mudkhalah, sampai kepada akhirnya. Ada hak bagi si mati untuk diampunkan dosa oleh Allah melalui permintaan masih hidup. Ibadat ini, tuan-tuan, teras utama. Dan ibadat ini sesuatu yang mesti melekat dalam urusan kita hidup beragama. Yang sunat dikerjakan, yang wajib dilaksanakan. Itu tiang seri yang kedua, ibadat dan syariat. Tiang seri yang ketiga yang menjadi tiang utama ialah akhlak. Akidah tiang seri yang pertama, ibadat syariat yang kedua. Yang ketiga akhlak. Akhlak ini satu lagi elemen penting yang menjadi tunjang utama. Kenapa? Kerana akhlak sesuatu yang berkaitan soal moral kehidupan. Cakapan, perbuatan, tingkah laku, sikap, watak, luaran dalaman, akhlak. Betullah, maka akhlak adab ini tiang seri kepada kita. Bahkan para ulama menegaskan bahawa dengan akhlak dan adab yang baik itulah akan menjadi neraca utama meletakkan kita dalam keadaan sempurna ke tidak. Kalau tidak ada akhlak yang baik, itu bermakna iman, akidah kita tidak elok. Kalau tidak ada akhlak yang baik, beribadat kita tak sempurna. Batuk Imam Ghazali, dia kata apa? Dia kata neraca akhlak ini neraca yang paling utama sekali. Kenapa? Kesan akidah yang betul, adab akhlak jadi betul. Kesan ibadat yang baik dan sempurna, jadikan akhlak adab juga sempurna. Sebab akhlak adab ini tidak akan terjemah begitu rupa, melainkan ada di sana kekuatan yang dalamnya, itulah akidah dan ibadat. Orang tak jadi baik, tuan-tuan, orang tak akan jadi seorang yang baik dalam adab akhlak kalau iman tak ada, ibadat tak jaga, tak jadi baik. Kenapa orang jadi baik dalam bab akhlak? Sikapnya baik, mulia, dia dalam keadaan berhemah dengan orang, tak cakap benda yang palsu, keji, tak kata mengata, tak adu domba, tak menganjingkan orang, tak cerca-cerca orang. Kenapa? Sebab akidahnya betul, ilmunya benar, ibadatnya sempurna. Bila ibadat sempurna, akidah betul, maka akhlaknya akan jadi betul. Watak dia, sikap dia, cara dia berhubungan dengan orang, interaksi orang. Sebab kata Imam Al-Ghazali, tak akan mungkin akhlak ibadat akan sempurna kalau tak sempurna akidah dan ibadah seorang. Kita mengalu-alukan kehadiran rakan kita daripada
Ipoh Perak pada pagi ini 20 orang, ahlan wa sahlan, bersama Ustaz Zuhairi, tu imam kita. Ahlan wa sahlan daripada kaum muslimin muslimat dari Masjid Muhibbuddin Ipoh Perak. Silakan. Masya Allah. Saya nak berkostum petang Ustaz Zuhairi nampaknya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berbagai tansri nazir masjid pun ada. Tak nampak tadi. Ahlan wa sahlan pada semua. Sila. Berbahagia Tan Sri Nazir Masjid Al-Fadhil Ustaz Haji Zuhairi, Tuan Imam, Ashabul Fadilah, Tuan Imam Masjid Muhibbuddin Shah, dan seluruh kehadiran pada pagi ini, khasnya rakan-rakan daripada Ipoh Perak dan tuan-tuan semua. Saya ambil kesempatan sambunglah, ya. Saya telah bercakap lebih kurang dalam 23 minit. Ya, saya dah sambung lagi. Dan asas bicara saya berkitab adalah tajuknya daripada kitab Adab Pembaca Al-Quran, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu tajuknya. Tapi pada pagi ini saya telah muqaddimahkan, bukan luar tajuk, dalam tajuk, tapi dalam kerangka yang saya kira muqaddimatnya berkait dengan soal kita dan kehidupan kita. Maka saya nak sambung sikit lagi, dan pentas saya ini kalau ikut kepada timenya hinggalah jam 3 petang hingga jam 11 pagi, ya. Pukul 3 petang kita punya tamu terkejut, sudah silap majlis. 11 pagi saya akan tamatkanlah, sekitar 11 pagi, dan saya akan cuba untuk sampaikan mesej ilmu pada pagi ini dalam masa yang terhad ini. Saya tidak berkata bahawa saya terbaik, dan saya lebih terasa sangat di pentas pada pagi ini. Ada tekanan sikit, tekanan jiwa terasa. Pertama, Ustaz Zuhairi imam ada, dan sebelah kiri saya pasti mana imam kita, ya, imam kita ada bersama, ya, Imam Sah, yang bersama. Jadi saya tertekan jugalah, tapi tak apalah. Atas nama semangat ilmu, mengambil apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan beri manfaat pada orang-orang yang beriman. Inilah jiwa kita, tuan-tuan. Jiwa diperingatkan, kita sejahtera. Jiwa mengingatkan, kita bahagia. Kita manusia tidak ada lengkap selengkap-lengkapnya. Ada kekurangan. Dalam hidup manusia, tak ke siapa pun kita, tetap ada kekurangan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap anak Adam ada kesilapan. Lagi yang bercakap ini, kerdil ilmunya, kerdil akhlaknya, dan kerdil segala-galanya. Kita hidup dalam suasana ada nilai kekurangan, dan mungkin ada nilai tambah yang baik. Kita sama-sama kita nak perkemas kebaik. Saya sebutkan tadi, maka tajuk saya pada pagi ini sambungan daripada kitab, nampaknya tak selesailah, ya. Tak apa, okey. Wakil Muslim kata tak apa, dengan izin, ya. Saya buka kitab ni tapi tak terbaca lagi. Apa yang sampaikan ni dalam kata ilmu juga, baik. Tadi saya kata, tuan-tuan, dalam kerangka pasal utama hidup ini, kita kena ada kekuatan iman ataupun akidah, kemudian kekuatan adab ataupun kekuatan ibadah syariat, ibadah syariat. Ketiganya ialah kekuatan akhlak dan adab. Maka teras ketiga ini penting sangat. Suatu maka Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Dan kata Imam Al-Ghazali tadi,
Tidak mungkin tertegak akhlak yang baik dalam hidup seorang mukmin kecuali akidahnya benar, ibadatnya baik dan betul. Jadi gabungan tuan-tuan, kita cuba nak lihat balik dalam kerangka kehidupan semasa kita. Sebab apa? Sebab akhirnya apa kita nak bawa dalam hidup ialah kita nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita dalam hidup ini tuan-tuan bukan semakin jauh, tapi semakin pendek. Kita punya al-khutuat ala tariq. Perjalanan kita sebenarnya bukan makin jauh, makin pendek. Bukan makin panjang, makin pendek. Yang panjang usia kita. Usia kita meningkat. Tak ada orang 50 tahun lepas, tahun 49 tak ada. Yang ada 50 tahun lepas, tahun ini 51. Yang berlaku tahun ini 60, akan datang 61. Usia kita panjang angka, meningkat, meningkat, meningkat. Tetapi hakikatnya ialah sedang melalui setempoh yang makin pendek. Pendek dari sudut tempoh kita dengan ibadat, kesihatan dan seumpamanya. Setiap saat kita oleh tuan-tuan dalam tempoh yang kadang-kadang kita renung balik, Allahu Akbar, tenaga makin berkurang, ingatan makin berkurang, kesihatan makin terjejas. Itulah kita. Dan kalau kita faham hakikat inilah kita sedang alami, maka tidak mungkin kita biarkan hidup ini dalam keadaan sia-sia, kita abaikan. Atau Allah Subhanahu sebut kepada kita surah Al-Mu'minun, Allah mencabar kita. Al-Mu'minun 115, apa kata Allah Azza wa Jalla? Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ayat ini Allah mencabar kita. Dan bentuk Allah cabar manusia dalam sangkaan kita macam mana? Tentang nikmat rezeki, nikmat usia, nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat keluarga, nikmat kekayaan, nikmat kehidupan. Kerana sangkaan masa boleh jadi, dia kata apa? Ialah dia mungkin lalai dan lupa. Saya ingat satu di antara hewar ataupun kita namakan perbualan antara Nabi dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Yang ini kalau siapa dengar balik di kalangan para jemaah muslimat kita, mungkin dia ingat balik. Kalau ingatlah, kata ingat macam mana? Ketika datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Diriwayatkan ketika datang Jibril kepada Nabi sallallahu, Jibril menghadap Nabi face to face. Dalam sejauh face to face lah. Menghadap muka ke muka. Kata Jibril kepada Nabi sallallahu, "Ya Muhammad, ash ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Allahu Akbar. Perbualan dua makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia kerana malaikat Jibril, dan makhluk yang paling mulia paling manusia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cakapan mereka cakapan bermakna. Kata Jibril kepada Nabi sallallahu, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu. Kamu nak hidup macam hiduplah. Dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, pada siang ke malam, hiduplah. Tapi ingat, kata Jibril, fa innaka mayyitun, bila sampai masa kamu akan mati. Tuan-tuan, kena ambil renungan ini.
Saya lama duk renung kata-kata ini daripada saya belajar lagi. Hebat kata-kata ini. Jibril ingatkan Nabi, bukan Nabi seorang lalai. Mana mungkin Nabi seorang lalai? Nabi tak ada ghaflah dan baginda, tak ada ghaflah. Nabi tak lalai, Nabi tak ada sifat, tak ada. Nabi Isa paling sempurna. Tapi Nabi diperingat oleh Jibril, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah kamu. Ingat, kamu akan mati bila masanya. Apa anda tuan-tuan? Peringatan ini bagi saya lebih kepada untuk ingatkan umat Muhammad SAW, ingat kita kepada kita. Ingatan kepada kita. Sebab yang lalai, yang lupa ghaflah kita. Yang lalai kita. Kita masuk golongan yang ghaflah banyak benda tuan-tuan. Di saat Allah beri kita nikmat yang pelbagai, nikmat harta, kadang-kadang kita gagal tunaikan nikmat harta Allah beri. Nak infak pun kadang-kadang fikir bukan 2 kali, 10 kali fikir. Nak beri, tak beri, beri, tak beri, akhir tak beri. Contoh, saya lah, bukan tuan-tuan. Nikmat masa Allah beri, nak habiskan sikit masa untuk qiyam tahajud 2 rakaat pun termenung panjang. Tapi sembang di restoran 3 jam setengah tak tahu siapa. Nikmat masa. Dan seumpamanya lah fikir-fikir kata kita lalai. Maka kita takut tuan-tuan. Bila Nabi disebut Jibril macam tu, peringatan kepada kita. Aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah kamu sampai masa kamu akan mati. Saya cuba mengambil sedikit rumusan di sebalik kata-kata ini berdasarkan kepada satu di antara kata-kata menarik daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi, di mana kata Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi, hidup dan mati, al-hayatu wal mautu, hidup dan mati ini adalah 2 perkara yang tidak pernah berpisah dan tidak akan berpisah. Di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. 2 perkara yang tidak akan berpisah langsung. Kerana kematian dan kehidupan 2 perkara yang tidak akan sama sekali jauh pada kita. Cuba renung daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Contoh kita ambil. Dan ini saya sering sebut di banyak tempat. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Allah sebut kepada kita satu peringatan yang jelas. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu cuba melarikan diri padanya, al-firar, cuba kita nak larikan diri. Maknanya, kata Allah Azza wa Jalla, katakan Muhammad, kematian yang kamu rasa nak jauhkan itu, kamu tak rasa nak dekati, bimbang akan kematian. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan datang kepada kamu. Dia kata mulaqikum, dia kata laqiya, dia akan rapati, dekat, jumpa dengan kamu. Maksud apa tuan-tuan? Maksudnya ialah kematian dan kehidupan berganding bahu bila-bila masa sahaja. Saat kematian akan datang, bila-bila waktu sahaja, dia kehidupan sedang dinikmati. Fa innahu mulaqikum, kematian akan datang jumpa kepada kamu.
Tuan-tuan sekalian, apakah hal ini tidak kita ambil renungan? Kita banyak mendengar, membaca cerita dalam masyarakat. Kita akan baca saban hari berita-berita kematian. Satu keluarga keluar pada rumah untuk balik kampung, berjumpa dengan ayah ibu di kampung, ziarah atuk nenek di kampung. Di jalanan, tak sampai pun di kampung mereka nak tujui, keluarga meninggal dunia. Keluar pada rumah mereka jam 8 pagi dengan hasrat nak berjalan dengan penuh kegembiraan. Lihat wajah ayah di kampung, ibu di kampung, atuk di kampung. 5 jam kemudian. Tapi 5 jam kemudian yang datang balik adalah mayat yang bergelimpangan. Kita baca tak cerita dalam akhbar, kita baca. Kita baca cerita dalam internet, kita baca. Berapa ramai kita yang ambil iktibar. Rupanya kehidupan kematian ada di mana-mana. Allah boleh ambil kita pada bila-bila masa sahaja. Di saat kita masih sihat walafiat, tengah sakit demam. Kenapa? Kerana kematian tak pernah bersyarat. Kematian tidak pernah bersyarat. Satu-satunya perkara yang tak ada syarat ialah kematian. Tapi dalam hukum hakam ibadat, kehidupan ada syarat. Nak menikah ada syarat, dengan walinya, ke pengantin, dengan lafaz ijab qabul ada syarat. Nak ke Mekah ada syarat-syaratnya. Untuk buat umrah ke haji, kita belajar syarat hukum hakam. Kita nak urusan dalam soal harta benda, jual beli, ada syarat-syaratnya. Kita berurusan dalam soal ibadat, salat, haji, ada syarat-syarat dia. Syarat sahnya haji kita dan syarat sah puasa kita, ada syarat-syarat dia. Bila bab kematian, tak ada syarat. Tak ada syarat. Betul, bila kematian, yang muda pun boleh pergi awal, yang tua kemudian. Bila yang tua lebih awal, yang muda kemudian. Bab kematian. Yang sakit tenat, dah setahun, tak boleh bangun-bangun, terlantar di hospital, tak mati-mati, tiba-tiba sihat, boleh ke masjid semula. Ada berlaku. Yang datang ziarah hari-hari, dia mati dulu daripada yang sakit. Kadang-kadang seorang ayah yang 80 tahun, hidup segar bugar, anak 3 orang dah tak ada. Saya bawa balik pada Melaka 2 hari lepas. 2 orang sepacik umur 85 tahun. Tak ingat nama. Cucu dekat 30 orang. Anak 5 orang, 4 dah tak ada. Makan bersama. Yang saya lebih sonok tengok dianya, langsung tak berkerusi. Semayang, bangun, duduk, qiyamnya keadaan macam orang 40 tahun. Bawa motor lagi 85 tahun. Tanya anak berapa orang? 5 orang masih ada, 4 dah tak ada. Cucu 30 orang, cicit 12 berapa belah orang. Nak cerita tuan-tuan, itulah hakikat sebuah kehidupan. Betul, kematian ada syarat. Mesti orang tua dulu, orang muda kemudian tak ada. Mesti yang sakit tenat, yang segar tak mati lagi. Tidak. Bila tak ada syarat kematian, maka pastilah peringatan Jibril tak ada makna. Jibril katakan Nabi, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Dengan maksud jagalah kehidupan ini. Kerana kehidupan ini akan ditangani oleh kematian. Kita tak nak kematian yang merosak kehidupan kita. Yang kita nak ialah kematian yang menyuburkan kehidupan akhirat nanti. Kematian yang Allah redha, bukan Allah murka. Kematian Allah rahmati, bukan Allah murkai. Kematian dalam keimanan, bukan kematian dalam kejahatan, kemaksiatan. Jadi tengok tuan-tuan, peringatan ini begitu besar kepada kita, diambil maknanya. Peringatan. Kata Jibril kepada Rasulullah, dia kata apa? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqah. Hei Muhammad, sayalah kamu nak sayang kepada apa?
harta benda, nikmat kehidupan anak, tidak sayanglah. Bila sampai masa berpisah kasih, kamu dan apa kamu sayangi, tinggal harta benda, tinggal anak isteri, tinggal rumah kediaman, tinggal cucu dan cicit, tinggal kawan teman taulan, tinggal saudara mara, tinggal pangkat rezeki kamu, tinggal segala-galanya yang kamu sayang selama ini. Tidak ada apa yang kau milik, malaikat kamu sebatang kara. Anak-anak keliling kelalang kamu pun ramai sekalipun, bila kau mati, kamu sebatang kara di alam barzakh sampai ke alam mahsyar kamu. Tuan-tuan, ini super peringatan kepada kita. Kita berjaga-jaga sebuah kehidupan, sayangkan dunia macam mana pun kita, biarlah kecintaan itu beras kepada agama. Adalah kita manusia yang diajar oleh para sahabat. Usahakanlah. Saya bercakap untuk saya. Apa kata sahabat Nabi SAW kepada kita? Antara kata mereka, kamu hidup dalam keadaan seolah kematian datang bila-bila masa, tapi dunia ini kamu carilah semua mahunya. Tuan-tuan sekalian, itu kita nak sebenarnya. Kerana lambang utama dalam urusan dunia ialah untuk kebaikan akhirat. Sayangkan harta kepada akhirat. Tidak salah kita bawa harta benda yang banyak, tapi saat kita ada harta, infak kita selesai, zakat kita selesai, sumbangan kita lakukan, kita kaya raya, Allah beri harta yang melimpah ruah, tapi urusan ibadat bentuk tadi selesai. Itu kita mahu. Allah rezekikan kepada kita nikmat yang begitu limpah ruah, umur yang segar bugar, contohnya sehat badan kita. Kita jaga peribadi dengan kesehatan baik, tetapi kita nak ialah tumpah kesehatan kepada kebaikan. Kita tahu bila sampai masa nak beribadat, dengan nikmat rezeki Allah beri, tangan boleh angkat takbir, lutut diturunkan ke bawah, dahi sujud kemudian lengkap, kita boleh solat sembahyang dengan sempurna. Sebab apa? Kesihatan Allah beri pada kita. Akhir berpisah kita dengan apa kita miliki. Yang ketiga kata Nabi SAW kepada Jibril kepada Nabi SAW, ketiga kata Jibril kepada Nabi SAW, wa'amal ma syi'ta fa innaka mufariqah. Muhammad, wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Muhammad, buat apa kau nak buat. Kamu ada kemahuan, keinginan, tapi ingat, fa innaka majziyun bihi, kamu akan dibalasi oleh mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Buat apa? Atas nama keinginan kamu, kemahuan, silakanlah. Kamu ada kemahuan, keinginan nafsu. Tapi ingat kata Jibril kepada Nabi SAW, fa innaka majziyun bihi, kamu akan dibalasi. Ada hari pembalasan menanti. Batulah kita tuan-tuan kena ingat, akhirnya perjalanan kita akan sampai pada saatnya thumma latus'alunna. Sambung ayat tu, At-Takasur ke-8. Yauma idzin 'anil na'im. Itulah kenyataan kita. Thumma latus'alunna yauma idzin na'im. Kemudian bila sampai masa kamu dihitung akan nikmat kehidupan kamu. At-Takasur ke-8. Ketika itulah pembalasan akan datang. Mahkamah Allah bersidang. Saya sering bagi contoh yang simple untuk direnungi. Untuk saya, bukan orang lain pun. Ketika itulah, bila mahkamah Allah bersidang, Allah akan buka. Tak ada mahkamah tutup. Yang tertutup di dunia saja. Hakim boleh bagi arahan, mahkamah bersidang hanya untuk khalayak saja. Tak buka kepada siapa pun. Hanya orang tertentu. Itu dunia. Tapi di akhirat, mahkamah terbuka. Didengari melalui apa yang Allah tentukan. Hakimnya dia sendiri. Maliki
yaumiddin, raja hari pembalasan, pemerintah pembalasan, pendakwa raya, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Raqib Atid bertugas kembali menyatakan, inilah kejahatan kamu, ini kebaikan dosa kamu. Pendahulu malaikat Allah Azza wa Jalla. Kita OKT, orang tuduh, tak bercakap, tak bersuara, tak berkata-kata, dia membatu. Itulah kita di pada mahsyar. Saksinya anggota badan sendiri. Tangan mula bercakap, kaki mula berbicara, telinga mula berkata-kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saksi tidak akan berbohong lagi. Saksi tidak akan palsu, dipalsukan lagi. Benar, saksi anggota badan sendiri. Kemudian hujjah, bukti amalan kita tersurat dan disuratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk buku yang telah tertulis segala-galanya, dalam bentuk buku yang tercatat. Itulah bukti selama kita hidup. 100 tahun kan hidup kita, 60 tahun, Allah akan berikan untuk kita baca. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah, ini amal kamu. Yang buruk tercatat, yang baik pun tertulis. Kecil macam mana pun amal baik buruk Allah akan catat. Tuan-tuan sekalian, itulah kenyataan kita. Allahu Akbar. Apa yang sebut pada bagi tuan-tuan, saya dah tinggalkan sekejap tajuk kitab kita. Sebab saya ingat ini di antara peringatan daripada hati ke hati. Moga-moga dalam kita berjalan di atas bumi Allah ini, kita berjalan di bawah lembayung redanya, bukan kemurkaannya. Kita hidup malam siang, pagi petang, kita jaga hidup dengan ibadat, kebaikan, apa saja dalam rahmat dia. Allah yang lebih tahu tentang kita. Sebab kita nak Allah berikan kita rezeki kehidupan yang tenang bahagia. Tak perlu kita nak bersikap alam dua muka. Bukan dengan Allah, dengan orang pun. Sama kita khasnya. Kita nak jadikan hidup ini penuh dengan kerahbatan. Bukan bermusuh. Bukan bertekak. Bukan kata mengata. Caci mencaci. Menganjing. Adu domba. Ini bukan akhlak kita. Kalau kita boleh baik pada orang lain, boleh jadi boleh baik pada kita lagi. Kita mungkin ada kebaikan. 2 kebaikan saya buat, tetapi Al-Fadhil Zuhairi ada 10 kebaikan. Semungkin saya buat 3 kebaikan. Al-Fadhil, tuan imam kita, ada 200 kebaikan. Orang tak nampak kebaikan, tapi dia buat. Mungkin saya buat 100 dosa, tapi Al-Fadhil Zuhairi buat 2 dosa saja. Saya lebih banyak dosa yang tersirat, lagi tersuat, saya tak nampak pada orang. Sebab kita, tuan-tuan, ada kelebihannya. Di mana kekuatan kita? Kekuatan kita berjamaah. Maka pentas kita ini pentas untuk menimbul kekuatan. Kita beri teguran, beri peringatan, beri suntikan ilmu dan keimanan. Mudah-mudahan hati yang sakit sembuh, hati yang mati kembali celik dan bercahaya, jiwa yang dah betul-betul mati akan hidup kembali, jiwa yang dah sakit lama sembuh semula insya-Allah, jiwa yang penuh dengan 1001 masalah akan bercahaya semula. Ini harapan kita. Sebab tu kita yakin, percaya apa kita buat ini semuanya kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana kita nak menghadap Allah dengan kejayaan, bukan kegagalan. Dengan rahmatnya, bukan dengan kemurkaannya. Kita kembali pada Allah Azza wa Jalla, kejayaan, syurga, bukan sebaliknya. Maka tahniah kepada semua, dan saya sebut pada pagi ini kebetulan meraihkan rakan kita daripada jauh. Sebab kita tidak ada matlamat yang membeza-beza kita. Yang jauh pun datang, dekat pun ditiba. Kenapa? Kerana agama yang satu, Tuhan yang satu, iman yang satu, Islam yang satu. Itulah kehidupan kita sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita komitmen yang berterusan, istiqamah dalam beramal. Doalah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmatnya. Bukan kita doa untuk kita saja, rakan-rakan kita yang lain.
minta pada Allah keselamatan. Ada kalau kita mungkin tersasar, doa kebaikan. Jangan balu hentang dia lagi. Kamu ni ahli neraka ni. Jangan kata macam kat dia. Kamu ni tak dapat harapan syurga ni. Jangan. Di saat dia buat kesilapan, ya Allah, beri kepada hidayah. Sejahterakan dia, ya Allah. Selamatkan dia. Tambahkan agama kepada kebaikan. Itu harapan kita. Samalah kita pada orang kita minta, Allah kepada kita kebaikan juga. Allahumma hassin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhir. Itulah sekadar apa yang saya boleh sampaikan pada pagi ini. Kak Salwa, minta maaf banyak-banyak kerana tajuknya bukan lagi tajuk yang biasa. Daripada tajuk Al-Quran kita bicara. Kitab tuan-tuan, semuanya rekan kita daripada Perak inilah kitab kita baca. Sejak lama saya punya turn, dan mungkin nak habis tak lama lagi, nampaknya ingat nak habis bulan Ramadan. Nampak lepas Ramadan juga akan habis kitab ni. Tak apalah, kita tak gopoh lah bab kitab tu. Yang pasti hadir dan hadir. Yang jauh tiba, yang dekat pun datang insya-Allah. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Ada apa? Soalan juga? Ini yang penat ni. Ya. Tak apa, saya akan bagi Ustaz Zuhairi jawab insya-Allah. Ya. Sila. Saya jamil daripada Misi Mujahidin Po. Oh, Mujahidin bukan Muhibbuddin lah? Muhibbuddin. Saya betul kamu nak je. Okey. Gini Ustaz. Dalam 2-3 hari ni telah viral biadaban seorang wakil rakyat presiden membangkang Ustaz Quran. Jadi dia tak fikir tentang marhamat Islam. Soalan saya tanya pertama, kenapa pada masa itu Allah tak menunjukkan kepada yang apa akibat buatannya? Dan soalan yang kedua, adakah halal darah Ustaz? Yang pertama, ini dah jadi macam Terusan TV 9 pula ni, ya. Tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali dalam kehidupan beragama, kita memang diajar Nabi tentang ujian kita hadapi. Dalam satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, walaupun dia tak sampai martabat Bukhari Muslim, tapi ulama menyatakan hadis yang diterima. Nabi bersabda, al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang beriman 5 ujian akan dihadapi. 5 ujian akan dihadapi orang beriman. Yang pertama Nabi sebut tentang orang mukmin dengki kepadanya. Sama-sama kita ni duduk dalam majlis ilmu sekali, sembahyang sebelah kanan tu imam dia, tapi dengki kawan sebelah tu. Berlaku tak berlaku. Sembahyang majlis sekali tu, tapi dengki dendam ada. Sama kita. Ujian. Yang kedua, orang munafik benci kepada mukmin. Sembahyang sama juga masjid, orang munafik benci. Yang ketiga Nabi kata apa? Wa kafirun yuqatiluhu, orang kafir memerangi orang Islam. Yang keempat, wa syaitanun yudhilluh, syaitan akan menyesatkan kita. Yang kelima, wa nafsun tunazi'u, nafsu kita sendiri menyerang kita malam siang. 5 ujian. Satunya ialah orang kafir akan perangi orang Islam. Maka dalam konteks sejarahnya, sekalipun datanglah pelbagai keadaan, dia bakar Quran ke, bakar masjid ke, dia musnahkan tempat orang beribadat ke, ini adalah kesinambungan sejarah orang-orang kafir sepanjang zaman. Zaman Nabi dah berlaku. Yang tentang Nabi sama lumat, nak bunuh Nabi pun. Jadi dalam ini dunia akan berputar keadaannya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari akan berganti. Cuma tiada lagi bagi saya, dalam isu ini memanglah kita akan kecewa, marah, sedih, dan tak tahan jiwa kita melihat Quran dibakar. Dibakar Quran. Ya, pasti jiwa mukmin yang ada nilai iman kita boleh bertahan. Tak boleh rasa seronok, tak boleh. Percayalah, saya boleh baca, saya menangis. Terasa
Tapi bagi saya, tuan-tuan sekalian, isu kita bersama ialah dalaman kita juga. Mungkin faktor mereka nak bakar Quran, bakar masjid, mungkin kelemahan pada orang Islam juga. Kegagalan kita untuk tonjolkan Islam yang terbaik dalam konteks dakwah ke, diskusi ke, perbincangan ke, bahkan menonjolkan apa itu Islam, kita gagal sebenarnya. Dan bagi saya ini cabaran kepada kita lah. Macam mana kita nak bertindak supaya orang kafir menghormati Islam sendiri. Saya tidaklah orang terlibat secara terus dengan isu-isu antarabangsa. Saya pun orang kampung biasa, ustaz kampung saja. Tapi bagi saya melihat begini, kita nak bagi orang bukan Islam bakar Quran. Kita orang Islam beramai tak baca Quran. Kita orang Islam sendiri yang tak baca Quran, tak kerti baca Quran, ramai. Beri Quran, dia tengok macam tengok, tak kerti apa. Quran tak ada dalam hati. Berapa ramai tuan-tuan? Quran tak dirapati dekati. Jadi kalau orang kafir bakar Quran, kita bukan terima. Itu kita cukup sakit dan tak terima. Tapi kita gagal dalam urusan kita sendiri. Kalau orang kafir pergi bakar masjid, dan kita minta tak berlaku lah. Kalau ada sehari dua ini, tuan-tuan sekalian, berapa lama kita tak ke masjid orang Melayu kita, orang Islam kita? Azan berkumandang 5 kali sehari. Dia buat tak peduli je azan berkumandang. Dia dengan masjid bukan sampai 1 kilometer, 100 meter. Azan berkumandang asar pukul 4:50 petang, Maghrib 7:29 malam. Ini waktu Syalam lah, Perak, Maghrib pukul apa? 10 malam. Lebih kurang lah. Contohnya imam mereka sebarah saya nanti. Lebih kurang lah. Jiwanya tak terikat dengan masjid. Dia sembang di kedai kopi tu sampai pukul 10 malam, start pukul 6 petang. Orang ceramah ke, imam baca sedap ke, dia tak peduli. Suara masuk cawan tu masuk suara lagi. Tetap minuti, menetap. Jadi inilah kekurangan kita. Satu hari ini, betul lah kata seorang penyair. Walaupun dia bukan orang yang hebat, tapi penyairnya cukup hebat. Muhammad dia kata apa? Dia kata, ini kata-kata beliau, saya ingat, saya baca lama, masa belajar, 40 tahun lebih dah. Dia kata apa? Dia kata, yang merosakkan Islam adalah orang Islam sendiri. Bukan orang kafir. Orang kafir memang dia tak bila dia kenal Islamnya. Dia kenal Nabi Muhammad. Bukan kita pertama orang kafir buat benda jahat, tapi orang kafir bila kenal Muhammad Rasulullah, kalau dia kenal Nabi Muhammad, dia beriman. Bila kenal ayat Allah SWT bagian-bagian, boleh baca Yasinnya, baca Al-Baqarahnya. Tapi orang Islam kita ni yang gagal untuk menikmati Islam begitu indah yang ada di sebalik dia, dengan solat, dengan masjid, dengan surau, dengan berjemaah, dengan Quran itu. Jadi yang kita kena semak baliklah. Di samping penegasan kita kepada kejahatan mereka kena ada. Kalau mereka dunia, negara kena buat tindakan secara automatik, secara politik kena panggil. So, panggil duta negara, berikan tekanan, kami tak terima perbuatan macam ni, menghina Quran kami. Kerajaan yang ada, tak kira kerajaan mana, di negara mana, sampai kerajaan Saudi, kerajaan Malaysia, kena buat bantahan rasmi, kena ada. Tapi dalam watak kita orang Islam, kita masih ada kekurangan yang amat melampau sekali. Baik dari sudut iman kita, agama. Ini cabaran kita, Tuan Haji. Tuan Haji yang bertanya saya berjawab macam tu. Saya sedang mencabar diri saya sendiri, mencabar tuan-tuan. Lepas tu kita hadapi masalah banyak dalam kehidupan masyarakat. Bila kita gagal nak tonjolkan Islam, kadang-kadang kita dengan jiran sebelah rumah aja, yang namanya Hindu dan Buddha, Kristian contohnya, berapa banyak kita dah bincang, bukan bincang apalah, tunjukkan peribadi, tak bincang agama pun, peribadi kita sebagai Muslim dengan senyuman yang manis, tanya khabar, berapa ramai. Kadang-kadang senyum pun tidak. Ya? Jadi kita gagal. Ini cabaran Tuan Haji. Ya? Tapi apa yang berlaku itu satu jenayah yang tak diterima. Kalaulah kita tak boleh terima mereka bakar, kita kalau kita bakar kitab mereka, pun mereka marah. Itu normal lah. Tapi yang penting adalah kita kena kekuatan yang lain. Kita hari ini tuan-tuan, kita masih gagal untuk kita terjemahkan Islam
dalam watak kehidupan kita. Mudah-mudahlah dengan tuan-tuan mengaji, belajar, tuan-tuan sebagai ilmu, insya-Allah lambat ataupun cepat Islam terus akan subur, disuburkan oleh mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Saya boleh cakap saja 1 jam boleh sebenarnya isu ni. Dia bukan medan dah. Saya tahu oleh macam saja tengok 10 minit. Ya. Wallahu taala sekadar pertemuan pada pagi ini. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna al-khaira wal amna was sihhata wal afiyata wal inayata wal barakata wat tawfiqa was salamata wal maghfirata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.